Selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan latihan cabar minda iaitu sambungan daripada praktis sumatif 10. Sebelum ni kita dah bincang 4 soalan. So hari ini kita akan bincang soalan 5, 6 dan 7 di bawah topik cabar minda. Okey, jom buat latihan. Okey, lihat soalan 5. Seorang murid tingkatan 4 mempunyai kulit yang kering dan kusam. Hal ini berlaku kerana beberapa faktor berkaitan dengan amalan pemakanan yang kurang pengambilan bahan antioksidan. Huraikan cara masalah ini boleh dielakkan. Kita dah baca. Okey, apa permintaan soalan? Pertama sekali, minta penyataan masalah. Kedua, punca. Okey, masalah, punca. Ketiga adalah langkah penyelesaian. Okey, seperti biasa masalah dengan punca biasanya diberi dalam soalan. Okey pelajar, semasa kita baca soalan tu kita tahu masalah dia adalah apa dia? Kulit yang kering dan kusam. Ini jawapan A, masalah. Okey. Lepas tu pelajar, punca masalah. Dia dah bagi secara jelas. Puncanya apa? Okey, punca dia adalah amalan pemakanan yang kurang pengambilan bahan antioksidan. So, telah menjawab soalan B. Okey, biasanya masalah dan punca akan diberi dalam soalan. So, bila awak salin balik, just salin balik sahajalah. Kulit yang kering dan kusam dekat sini bagi A. Punca pula amalan pemakanan yang kurang pengambilan bahan antioksidan. Okey, sekarang 3 langkah penyelesaian. Okey, langkah pertama apa? Okey, sekarang soalan kita berkaitan dengan antioksidan. So dah tahu punca dia macam mana nak selesaikan. So semua ada dalam nota, kita cuma recall balik dan isikan jawapan. Okey, nombor 1. So kita kena ambil makanan yang kaya dengan antioksidan. Pertama sekali sebab amalan pemakanan dia dia kurang antioksidan. Jadi pelajar mengamalkan pemakanan apa yang mengandungi antioksidan. Okey, makanan yang berasaskan tumbuhan seperti buah-buahan dan sayuran. So pertama sekali mengamalkan mengamalkan pemakanan yang ada pemakanan yang ada buah-buahan dan sayuran okey, yang ada antioksidan. Okey. Cikgu akan bagi jawapan yang bertaip. Jadi awak tak perlulah ambil jawapan yang tulisan tak berapa cantik ni. Sebab ada di antara awak yang tak nampak sangat apa yang cikgu tulis. Nanti saya akan bagi jawapan sebenar. Okey. Kedua, langkah penyelesaian kedua adalah apa dia? Selain daripada pemakanan, kita tahu ada produk-produk kesihatan kan yang ada antioksidan. Jadi awak boleh ambil, mengamalkan atau mengambil mengambil produk kesihatan. Okey, produk kesihatan yang ada antioksidan. Ini semua ada dalam nota pelajar, bukan benda baru. So awak hanya ambil daripada nota-nota yang kita telah bincangkan sebelum ini. Okey dah, produk kesihatan dah, makanan dah. Satu lagi produk yang kita gunakan secara luaran seperti produk-produk yang kita sapu pada kulit. Seperti krim-krim tertentu yang memberikan antioksidan. So bagaimana mengamalkan produk kesihatan dah, ini produk kecantikan atau produk sapuan. Okey, produk sapuan yang ada antioksidan juga. Okey pelajar, so terjawablah
A tadi masalah ambil dari soalan, then punca pun ambil dari soalan, 3 langkah penyelesaian ambil daripada nota yang telah kita bincangkan. Cikgu dah ringkaskan dekat sini ya. Kalau nak lebih jelas, okey, ini jawapan dia. Masalah, lepas tu kita ada punca masalah, ini langkah-langkah dia lah. Okey. Ini lebih jelaslah pelajar, saya letak jawapan agar pelajar-pelajar yang mengadu kata cikgu apa tak nampak apa yang cikgu tulis dan sebagainya, bolehlah rujuk pada jawapan. Buat dulu then rujuk pada jawapan. Okey, nombor 6. Kini terdapat pelbagai produk kesihatan di pasaran. So jawab soalan berkaitan dengan produk kesihatan. Huraikan kewajaran seseorang individu bagi mendapatkan produk kesihatan berkenaan. Maksudnya awak kena bagi tahu kenapa perlu ambil produk kesihatan. Kalau awak recall balik, benda ini ada dalam nota yang kita bincangkan dalam PDPR yang sebelum-sebelum ni. Okey. So apa kewajaran mengambil suplemen dan kosmetik? Pertama sekali apa? Sekarang ni kita kebanyakannya kesibukan apa urusan pekerjaan. So tak ada masalah nak mengamalkan produk-produk makanan yang sihat. Bekerja tak ada masa untuk makan. Okey. So bila sibuk dia perlukan makanan suplemen. Okey, bila sibuk dia perlukan suplemen. Okey. Untuk menjamin kesihatan dia. Lepas tu selain bila awak dah sibuk, awak pun kurang apa? Kurang aktiviti riadah, kurang senaman. Okey. Kurang senaman dan aktiviti riadah. Okey, bila kurang senaman dan aktiviti riadah, awak pun perlukan makanan tambahan untuk memberikan tenaga kepada badan awak untuk meningkatkan metabolisme badan awak dan sebagainya. Okey. Ramai juga yang makan di luar, tiada masa untuk menyediakan makanan. Okey, kekangan waktu untuk menyediakan makanan. So maksudnya banyak makan makan di luar. Ni semua antara poin-poin yang awak boleh bincangkan. Okey, jadi maka masalah kekurangan zat yang seimbang akan berlaku. Jadi contoh awak boleh senaraikanlah apa contohnya kalsium ke omega 3 ke awak boleh senaraikan. Contohnya pengambilan omega 3 melindungi seseorang daripada sakit jantung. So awak boleh bagi satu contohlah. Dalam soalan ni dalam skema dia bagi contoh omega omega 3. Lepas tu dia bagi tahu apa yang omega 3 ni buat kepada kesihatan awak. Kalau awak nak bagi contoh lain pun dibenarkan. Okey pelajar, kalau nak tengok jawapan lengkap dia cikgu tunjukkan Okey, ini adalah jawapan lengkap yang cikgu ambil daripada skema. Bagi mereka yang tak faham macam mana nak tulis, bolehlah rujuk kepada skema. Okey, kewajaran. Kenapa perlu ambil produk kesihatan ni So kewajaran dia apa? Pertama sekali kesibukan urusan pekerjaan. Okey. So bila dia sibuk dia memerlukan makanan suplemen demi menjamin kesihatan. Lepas tu golongan ini kekurangan senaman dan aktiviti riadah dan mereka banyak makan di luar sebab tak ada masa. So mereka banyak mengalami kekurangan zat makanan yang seimbang. So ini contoh pelajar. Ini nak bagi contoh lain pun boleh. Kita ambillah omega 3 untuk kurangkan sakit jantung. Dah kurang aktiviti, tidak makan makanan sihat. Okey, pil-pil vitamin. Menjadi pelengkap kepada amalan makanan yang tidak seimbang. Boleh Okey, satu lagi penyelesaian masalah. Hasna merupakan seorang pekerja kilang yang mempunyai waktu bekerja 12 jam. So bekerja 12 jam adalah perkara biasa pada zaman sekarang.
yang sangat memenatkan pada pandangan anda. Apakah masalah kesihatan yang mungkin dialami olehnya? Dan bagaimanakah untuk mengatasinya tanpa mengubah pekerjaan? Dia tidak boleh mengubah pekerjaan dia. So, masalah kesihatan yang mungkin dialami, kita boleh fikir pelajar. Bila dia kerja 12 jam, balik dah lambat, so apa yang akan berlaku? Dia akan tak ada masa untuk makan. Jadi dia mengalami kekurangan zat makanan. Pertama sekali dia mungkin mengidapi penyakit, penyakit malnutrisi. Dia tak ada masa untuk makan. Ini kerana kekangan masa. Selain daripada itu pelajar, kalau awak masih ingat lagi radikal bebas. Radikal bebas dia akan menyerang sel-sel yang sihat dalam badan kita, akan menyebabkan mengalami penuaan dan sebagainya. Jadi kulit dia boleh jadi tak cantik. Dia menjadi kurang sihat. Jadi masalah kulit akibat penuaan awal. Penuaan, ingat lagi tak nota yang sebelum ni cikgu terangkan? Siap saya ada bagi gambar kan masa penerangan tu. Masalah kulit. Kulit kenapa? Akibat daripada penuaan. Pelajar. Akibat daripada penuaan. Penuaan ni berlaku kerana kekurangan bahan antioksidan. Kurang makan sayur-sayuran, buah-buahan. Berapa masalah tadi? Kita bagi 3. Satu lagi, bila anda bekerja 12 jam, tiada riadah, duduk di tempat yang statik, tetap pada jangka waktu yang lama, awak punya otot akan jadi lemah. Jadi kita jadi masalah lenguh otot atau lemah otot. Dan boleh berlaku masalah saraf. Selalu dengar kan sakit leher, sakit pinggang, duduk terlalu lama. Ini masalah. So bagaimana untuk menyelesaikan? Jadi bila awak nak buat penyelesaian pelajar, jangan buat penyelesaian yang tak ada kaitan dengan masalah. So penyelesaian awak mestilah ada kaitan dengan 3 masalah yang awak nyatakan. Cuba awak selesaikan 3 masalah yang awak senaraikan. Pertama sekali malnutrisi. So macam mana nak selesaikan masalah ini? So macam soalan sebelum ni, bila kekurangan gizi yang seimbang, kita boleh mengamalkan pengambilan suplemen. Kita boleh ambil suplemen atau vitamin. Ini adalah cara penyelesaian masalah. Kalau mengalami masalah kulit, juga boleh mengambil suplemen atau produk kesihatan. Ini pun sama. Suplemen, kita boleh ambil produk kesihatan atau krim yang ada antioksidan dan sebagainya untuk penyelesaian. Lenguh otot. Apa dia pelajar kalau lenguh otot dan masalah urat saraf? Apa dia? Perubatan apa tadi? Komplementari. Betul? Rujuk balik dalam video sebelum-sebelum ni. Bila lenguh otot dan masalah saraf, kita boleh pergi mengurut, memanipulasi tisu dalam badan kita. Untuk meningkatkan peredaran darah. Melakukan urutan badan secara berkala. Berkala ni mungkin sebulan sekali. So jawapan lengkap cikgu akan tunjukkan pada awak. Ini adalah jawapan lengkap bagi soalan 7. Masalah kesihatan yang mungkin dialami adalah pertama sekali malnutrisi, kedua masalah kulit, ketiga adalah lenguh pada otot dan saraf. Cara penyelesaian ketiga-tiga masalah ini. Bila dia minta cara, mestilah cara untuk selesaikan masalah yang awak nyatakan di atas. Saya rasa dah selesailah 7 soalan. Di mana kita ada 4 soalan daripada praktis sumatif sebelum ni. Ini sambungan dia, cabar minda sebanyak 3 soalan. Itu sahaja untuk PDPR kali ini. Terima kasih semua.